Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini Ustazah akan mengajar tentang pendidikan Islam. Tajuk besar dia akidah. Dan di bawah tajuknya yang kecil adalah sifat-sifat Allah sama. Okay, sifat-sifat Allah sama. Okey, murid-murid semua boleh buka buku teks di muka surat 69 sehingga 72. Okey, kalau ada buku teks, boleh buka, dan kalau tak ada, Ustaz boleh tengok kat skrin yang Ustazah ada sediakan di depan ni ya. Okey. Kita mulakan pembelajaran kita di muka surat 69. Sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah sama. Cuba tengok gambar dekat dalam muka surat 69 tu. Ada 4 gambar ya. Dia suruh perhatikan dan fikirkan. Tengok gambar yang pertama. Ada murid perempuan pakai tudung, dia duduk dekat stesen bas. Dia buat apa tu? Dalam hati dia sebut apa? Dia berzikir. Dia berzikir apa? Subhanallah, subhanallah. Dalam hati tau. Bukannya dia baca kuat-kuat pun. Itu gambar yang pertama. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun dia baca dalam hati, tapi Allah dengar yang dia sedang berzikir memuji Allah. Apa kaitannya dengan kita punya tajuk ni? Sama. Tak apa. Kita teruskan pada gambar yang kedua. Kejap lagi Ustazah terang. Yang kedua, gambar kedua. Dia buat apa tu? Dekat majlis ilmu. Dia tengah baca Al-Quran. Ada seorang ustaz tu. Dia pakai kopiah. Ada murid dia. Ada 4 orang murid di depan dia. Ustaz tu kata apa? Mari kita baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Maksudnya mereka sedang buat ibadah apa? Membaca Al-Quran bersama-sama. Dalam majlis ilmu. Gambar yang ketiga. Ada 3 orang murid perempuan. 2 orang murid perempuan tu sedang berbisik-bisik. Berbisik-bisik ni maksudnya dia cakap perlahan je. Dia tak bagi kawan dia yang seorang tu dengar. Dia bisik di telinga kawan lah. Dia kata jangan kawan dengan dia. Dia cakap macam tu. Selalu kan? Selalu macam tu kan? Ustazah pun tahu selalu berlaku dekat kamu, biasa dekat sekolah dengan anak-anak murid semua kan. Semua ada yang tak nak kawan tu dia bisik. Jadi yang kawan yang seorang tu dia kata apalah yang dia cakap tu. Dia pun rasa macam sakit hati lah sebab ada orang bisik. Itu mungkin pasal dia sebab budak tu, perempuan yang 2 orang tu pandang-pandang kat dia kan. Yang ketiga, gambar yang keempat, dia buat apa? Dia dekat rumah dan pas pukul berapa kat jam tu? Pukul 5. Pukul 5 maksudnya dah masuk subuh ke belum? Belum kan? Jadi dia tengah solat apa? Solat tahajud. Bersendirian seorang-seorang dia dekat dalam bilik dia. Dia pun doa. Dia doa, ya Allah, ampunkan segala dosaku. Dia minta Allah ampunkan dosa dia. Ada orang nampak ke kat situ? Ada orang lain ke? Tak ada. Jadi siapa je yang nampak kat situ? Allah yang nampak dan Allah dia dengar. Yang seterusnya kita tengok muka surat 70. Muka surat 70. Kita baca satu persatu. Dia ada nombor kat situ. Ustazah akan berlakon seorang-seorang. Sebab kamu tak ada. Jadi kamu tak dapatlah nak jadi budak tu. Ustazah lah yang jadi budak dan Ustazah jugalah yang jadi ni budak ni nama dia Ammar. Yang tu ibu dia. Tak apa, Ustazah akan jadi Ammar dan Ustazah juga akan jadi ibu. Sekarang ni nombor 1, Ammar yang cakap. Ibu,
Saya rasa gementar untuk menghadapi pertandingan robotik esok hari. Yang kedua, ibu. InsyaAllah Ammar boleh buat yang terbaik. Pastikan Ammar membaca doa sebelum pertandingan itu nanti. Doa apa ibu? Ammar tanya. Bacalah doa penenang hati, sayang. Doa mohon dimudahkan urusan dan doa-doa yang lain. Doa boleh dibaca dengan kuat atau dalam hati sahaja. Bukankah Allah mempunyai sifat sama? Ibu dia cakap kan. Lepas tu Ammar pula kata, sifat sama tu apa ibu? Ibu dia pun terangkan, Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau bunyi yang sangat perlahan. Seperti bisikan hati manusia. Bisikan hati tu maksudnya dalam hati dia. Apa yang dia rasa, apa yang dia kata-katakan dalam hati, Allah tahu, Allah dengar. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Allah tak perlukan telinga macam kita. Telinga kita kecil je. Kita dapat dengar benda yang ada dekat sekeliling kita je. Yang dekat dalam kubur tu, apa yang berlaku, kita tak dengar. Tapi Allah dengar walaupun dalam hati ni apa yang kita detik hati. Okay, sekarang ni Ustazah bercakap dalam hati. Kamu dengar tak? Kamu tak dengar kan? Jadi tapi Allah tahu apa yang Ustazah cakap tu. Okey. Yang ketujuh tu Ammar pula kata, subhanallah, hebatnya Allah. Kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah yang Maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Kalau macam hati kita macam contohnya ibu suruh kata Nabila, dah solat ke belum? Dia dalam hati dia kata, alah belum. Mak ni asyik tanya je pasal solat. Dalam hati tau. Walaupun di dalam hati, tapi Allah dengar, Allah tahu. Maksudnya itu dia dah boleh dikira sebagai anak derhaka. Okey, sebab dia rasa nibuk je mak ni. Dia cakap macam-macam lah kat mak dia. Pun tak boleh. Kita kena jaga pertuturan kita supaya dengan bisikan hati kita supaya Allah tak dengar benda-benda yang tak elok daripada hati kita. Hati kita boleh jadi hitam. Okey. Okey, balik kepada muka surat 69 tadi. Okey, masa dia berzikir dekat stesen bas tu. Maksudnya apa? Walaupun dia berzikir dalam hati, tapi Allah Maha mendengar, sama. Okey, jadi walaupun dia berzikir dalam hati, Allah tahu. Okey, malaikat kat kiri kanan kita pun tahu. Terus tulis catatan amal kita bagus. Berzikir kepada Allah, memuji Allah. Okey? Boleh kita buat Jangan ingat zikir tu kita kena sebut kuat kat subhanallah baru dapat pahala, tak. Dalam hati pun kita boleh buat. Okey. Astaghfirullahalazim. Kau Ustazah dah ajar kita kena selalu sebut astaghfirullahalazim untuk apa? Supaya dosa kita terhapus. Dosa kita yang hati kita yang ada hitam tu boleh jadi putih semula dengan berzikir astaghfirullahalazim. Tu aja caranya untuk putihkan kembali hati kita. Okey, jadi kalau istighfar tu, istighfar dalam hati pun tak apa. Dekat rumah lagi banyak waktu kamu semua boleh istighfar dalam hati masa tengah. Kalau nak masa tengah main game pun boleh. Istighfar dalam hati. Tengah main game tapi tengah istighfar. Okey, baguslah tu. Dapat juga pahala kan. Macam tu, okey. Apa-apa buat kerja pun kita istighfar dalam hati, sentiasa buat. Yang kedua tu, gambar kedua tu, kalau dia baca Al-Quran pun Allah nampak. Walaupun ada 5 orang je dekat situ, Allah tahu. Yang dia orang ni tengah membaca Al-Quran. Okey, baca kalam Allah. Okey, yang ketiga tu bisik tu. Perempuan bisik tu Allah pun tahu juga. Allah dengar apa yang dia bisikkan kepada budak seorang tu. Jadi terus malaikat catat
Dosa ke pahala? Belah kiri, okey? Belah kiri malaikat akan catat. Mengumpat. Okey? Mengumpat, mencaci, semua kat situ. Tapi yang budak perempuan yang seorang tu, yang kena caci, yang kena umpat tu, dia perlu balas tak? Dia perlu marah tak? Tak perlu. Tak ada gunanya dia nak marah dekat kawan dia tu. Dia hanya sebut, Alhamdulillah, terima kasih umpat aku. Sebab dia dapat pahala. Banyak dia dapat pahala bila orang umpat dia. Okay? Dia tak perlu nak marah-marah. Dia sepatutnya kena senyum. Cakap dekat dia orang tu, terima kasih mengumpat aku. Aku dapat pahala. Bagi pahala dekat aku. Terima kasih ya. Macam tu je. Dia orang akan diam. Tak perlu balas. Okay? Kalau balas, kamu pun akan dapat dosa yang sama macam dia. Kamu tak ada beza dengan dia. Okey, yang keempat, gambar yang keempat, dia bangun pukul 5 dengan tak ada apa-apa, dia tutup lampu, dia beribadat seorang-seorang. Allah dia dengar. Walaupun dia tutup lampu semua. Okey, walaupun dia cakap dalam hati, ya Allah ampunkan aku. Sebab dia tak naklah cakap kuat-kuat kan, takut mak ayah dia terbangun kan. Jadi dia pun cakap dalam hati, Allah dengar. Okey? Okey, dah kita teruskan kepada muka surat 71. Kita tengok pula pada dalil nakli Allah bersifat sama. Dalil nakli ni dalil apa? Dalil Al-Quran. Dalil daripada Al-Quran. Okey, firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 224. Okey, maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Okey, ingat Allah bersifat sama ni memang ada dalam Al-Quran. Bukan ustazah reka-reka cerita, bukan apa. Memang ada disebut, Allah sebut dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa Allah ini maha mendengar. Okey, maha sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Allah tahu dan Allah dengar. Okey, dalil akli pula. Dalil akli Allah bersifat sama. Dalil akli ni adalah dalil daripada yang akal. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Okey, mustahil Allah tak dengar. Allah akan dengar. Memang Allah dengar. Allah maha mendengar. Okey? Maksudnya hebatnya Allah, walaupun dalam kubur sekalipun, walaupun dalam tanah sekalipun, Allah dengar. Okey. Kita teruskan pada muka surat 72. Okey, kesan meyakini Allah bersifat sama. Okey, apa kesan dia? Ada 5 kesan dekat situ. Okey, 5 kesan. Yang pertama, kita tengok gambar dia, menjaga pertuturan dan bisikan hati. Okey, kalau kita yakin yang Allah tu dengar apa yang kita kata, apa yang dalam hati kita pun Allah dengar, maksudnya kita akan dapat jaga pertuturan dan bisikan hati kita. Bila terdetik je apa-apa yang berlaku dekat hati kita, kita akan terus cepat-cepat cakap Astaghfirullahalazim. Cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Tu tengok, dia tengah baca buku banyak sangat, tapi dia merungut dalam hati. Sebelum dia tersedar tu lah kan, dia merungut. Banyaknya bencilah, banyak betul lah homework yang cikgu bagi ni, tugasan. COVID-19 pun banyak juga homework yang cikgu bagi. Ni letih lah, aku nak main game pun tak dapat. Bila terdetik macam tu, bila kamu dah belajar tajuk ni, jadi kamu kena terus cakap Astaghfirullahalazim, cikgu dah pesan, Ustazah Rafidah dah pesan, jangan merungut walaupun dalam hati. Ya. Ingat pesanan Ustazah ni. Okey, gambar yang kedua kesan dia, kalau kamu tahu yang Allah itu memang maha mendengar, ialah sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Okey, berdoa memohon pertolongan Allah, sentiasa doa. Selepas solat doa, bangun tidur doa. Maksudnya kita tahu yang Allah tu ada dengan kita dan sentiasa dengar doa kita.
Okey, tengok dia pergi masjid. Tapi sekarang ni kita tak dapat nak pergi masjid. So tak apalah, kita solat dalam bilik ke, solat berjemaah dengan keluarga kan. Still juga kena teruskan berdoa. Ya Allah, mudahkan segala urusanku. Doa lagi, ya Allah, kau hilangkanlah wabak COVID-19 ya Allah. Kau janganlah timpakan wabak ini kepada keluargaku. Jauhilah keluargaku daripada penyakit COVID-19 ini. Aku nak pergi sekolah ya Allah. Doa. Mana tahu, kita tak tahu doa kamu dimakbulkan daripada doa ustazah. Okay, jadi kita sama-sama doa. Ustazah doa, kamu pun berdoa kan. Okey. Yang gambar yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Maksudnya sentiasa basahkan lidah kita, sentiasa basahkan bibir kita dengan zikir dalam hati tadi. Contoh Ustazah dah sebut tadi, kita akan sentiasa baca Astaghfirullahalazim. Kita akan sentiasa sebut tu supaya hati kita putih balik kan. Okey, yang ketiga, gambar yang ketiga, menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Okey, kita akan menjauhi daripada kita selalu berbisik-bisik dengan kawan. Tengok tu, dia kan, tengok tu dia kan. Bila dah rasa macam tu, kita akan rasa cepat, ya Allah, Allah ada, malaikat ada sebelah aku yang dengar ni. Jadi bila dia dah tahu Allah tu Maha mendengar, dia akan jauhi daripada bisik-bisik, daripada dia kata-kata yang kesat, mencarut semua tu, dia akan cuba jauhi. Okey. Kita tengok pula gambar yang terakhir, hidup diberkati Allah. Okey, jadi tengok gambar tu bahagia je kan. Ada mak, ada ayah, ada adik-beradik. Alhamdulillah, kami hidup bahagia. Jadi hidup pun bahagia, tak ada rasa benci kat orang, tak ada rasa kita tak kita sentiasa bersama keluarga, okey. Benci kat ayah, benci kat mak, selalu tengking-tengking mak, tak ada. Kita akan rasa sentiasa Allah ada sentiasa ni, jadi semua akan rasa bahagia je, hidup aman je, tak ada gaduh-gaduh. Okey, itu antaranya. Okey, rumusan tu kita baca. Kita mestilah membuktikan keimanan kepada Allah yang Maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Okey, jadi daripada tajuk ni kita dapat simpulkan yang kita kena sentiasa jaga mulut dan hati kita. Okey, kerana mulut badan binasa. Kalau kita dah terlajak perahu boleh diundur, okey. Dalam BM kan, dalam bahasa Melayu kan, terlajak kata buruk padanya. Maksudnya kalau kita dah tersebut tertengking, tertinggi bahasa dengan ibu kita contohnya, kita tak boleh nak undur balik, kecuali kita minta maaf terus dengan ibu kita. Kalau selagi tak minta maaf, selagi itulah akan dipanggil anak derhaka. Okey, jadi jaga mulut dan jaga hati. Okey, kita sama-sama buat ya. Okey, Ustazah tahu semua murid Ustazah 6 inovatif ni soleh dan solehah semua kan. Okey, dengar cakap Ustazah. Okey, jadi kita sama-sama buat ya. Okey, dah sekian saja tajuk kali ni, akidah sama. Okey, seterusnya Ustazah nak bagi kamu hadiah. Hadiah apa? Okey, cuba kamu buat latihan dalam buku yang kamu beli. Mak kamu dah beli dah ni dekat sekolah. Okey, jadi semua orang akan ada buku ni kan. Jadi buka muka surat, kamu cuba buat muka surat 33 sehingga 36. Okey, muka surat 33 hingga 36. Saya ulang balik, 33 sehingga 36. Okey, Ustaz, bila kamu dah buat, nanti bila dah kelas online kita, besok hari ni hari Khamis. Okey, Ustazah buat video ni hari Khamis. Jadi esok kita akan buat kelas online. Masa kelas online, kamu kena tengok dulu pagi pukul 8 Ustazah akan hantar video ni. Okey, pukul 11 macam tu kita akan buat kelas online. Waktu kelas online kita akan semak sama-sama. Okey, jawapan dia.
Okey, boleh? Ustazah nak kamu jujur. Okey, Ustazah tahu dalam buku ni memang ada jawapan dah di belakang sekali. Tapi Ustazah harap kamu tak perlulah tengok belakang. Okey? Ustazah Ustazah ni amanah amanah yang Ustazah bagi kat kamu. Kamu kena amanah, jujur. Okey, jangan tengok pada belakang. Kita akan semak sama-sama ya. Okey. Okey, setakat tu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.